A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, sekali lagi kita bertemu di episod yang ke-9 ini, dan kita akan terus membincangkan tentang satu tajuk yang sangat penting, iaitu bagaimana kita nak merawat hati kita yang mungkin sebahagian daripada kita mengalaminya, itu hati yang keras membatu. Dalam episod-episod yang lalu saya ada membentangkan beberapa jenis hati yang disebut dalam Al-Quran dan hadis, dan dihuraikan oleh ulama-ulama yang muktabar. Jadi kita akan bincang sebab yang seterusnya. Salah satu sebab yang utama yang menyebabkan kematian hati sebenarnya bukan setakat dia jadi keras, tapi kematian hati, iaitu kemaksiatan yang berterusan. Seseorang itu mungkin atas kelemahan terjatuh kepada maksiat, tetapi bila maksiat itu tidak dirasai sebagai kedurhakaan terhadap Allah SWT, tidak dirasai sebagai satu penyimpangan daripada hidup seorang hamba Allah, maka dan dia kemerosotan hati itu sehingga merasakan melakukan maksiat itu satu keperluan ataupun satu ketagihan dan kecanduan. Bukan setakat hati telah mencintai dunia, mabuk dunia dan kemaruk dunia, kemudian hati akibatnya hati jadi gersang, kemudian dia merosot lagi sehingga dia mudah melakukan maksiat dan tidak menyesali diri bila berlakunya maksiat, dan kemerosotan itu terus berlaku sehingga dia ketagihan ataupun kecanduan kepada maksiat, dan hidupnya terperangkap dalam penjara maksiat. Hatinya telah ditawan oleh nafsu syahwah dia. Apa yang difikirkannya, apa yang dipertimbangkannya, apa yang diusahakannya adalah untuk memenuhi tuntutan-tuntutan nafsu syahwat dia. Setiap hari dia akan melakukan maksiat. Hatinya semakin mengeras, hatinya semakin berpenyakit, imannya semakin lemah. Kemudian satu maksiat membawa kepada satu maksiat yang lain, maksiat lebih serius lagi. Sebab tu dulu masa saya seorang pelajar dulu, saya baca satu buku, saya tak ingat tajuk dia. Dia katakan bagaimana maksiat ini, seandainya kita tidak rawat hati kita dan tahan diri daripada maksiat, dia boleh bawa kita
terjerumus terus kepada kehilangan iman ataupun terkeluar daripada Islam. Mula-mula dia melakukan maksiat. Itu keadaan biasa. Kemudian dia telah ketagihan dan kecanduan maksiat. Dia tenggelam dalam maksiat. Dia tidak punya kekuatan lagi untuk menahan diri dia daripada melakukan maksiat. Kemudian dia ada sedikit kesedaran bahawa selepas ini dia ada kematian dan dia akan berdepan dengan neraka. Maka syaitan memperdayakan dia, mengatakan bahawa bagaimana kalau tidak ada akhirat? Kamu tidak akan diazab, kamu tidak akan diseksa. Maka kehilangan iman itu, kelemahan iman itu, kemudian kelumpuhan iman itu membawa kepada kehilangan iman. Walaupun bukan semuanya kes akan sampai ke situ, tapi ini merupakan satu penurunan kualiti iman yang laju sehingga dia boleh kehilangan iman walaupun dia tidak memiliki akidah yang lain, dia tidak memilih agama yang lain, tapi dia kehilangan keyakinan apa yang disebut dalam Al-Quran sebagai iman bil ghaib. Timbul penafian, terutama sekali bagi yang Allah kurniakan kecerdasan akal, banyak membaca tulisan-tulisan orang barat. Mereka tidak menganuti agama lain, mereka akan jadi orang yang tidak beragama walaupun percaya kepada Tuhan, yang disebut sebagai agnostik. Ini bahaya. Hilang iman, hilanglah segala-galanya. Jadi bila seorang itu telah berterusan melakukan maksiat, dia tenggelam dalam lembah maksiat, hatinya menjadi lumpuh, menjadi keras membatu, tidak punya kekuatan iman lagi, sehingga menjadi sebuah lingkaran syaitan yang sangat sulit untuk seorang itu melepaskan diri dia. Syaitan merantai dia, hatinya menjadi, sebagaimana saya sebutkan tadi, markas nafsu syahwah dan pusat operasi syaitan. Jadi kita boleh rumuskan bahawa kerakusan kita, kecintaan kita ataupun kemaruk, mabuk cinta dunia ini akan mengikis sedikit demi sedikit keyakinan kita dan keterikatan hati kita kepada akhirat, sehingga beriman pada akhirat tu merupakan satu yang begitu sayu, begitu jauh, sehingga dalam kehidupan sehariannya akhirat ini tidak langsung difikirkan, tidak langsung ada dalam perasaannya. Kalau hati sudah mabuk ataupun kemaruk mencintai dunia berlebihan sungguh, melebihi tumpuan dan fokus kita kepada perkara-perkara yang boleh membawa keselamatan kita di akhirat, maka hati akan bergantung kepada dunia sahaja, sehingga lambat laun iman menjadi lemah, akhirnya berat untuk melakukan ataupun menjalankan ibadah yang Allah syariatkan. Akhirat semakin terabai, bahkan
dilupai. Hati semakin lalai daripada mengingati mati. Walaupun kita pergi menziarahi kematian saudara mara kita ataupun sahabat anda kita, walaupun kita pergi sampai ke kubur, tetapi hati tidak terasa yang satu hari dia akan dimasukkan ke dalam liang itu dan seterusnya dia akan menghadap Allah SWT. Dan perbincangan dan pergaulan dengan kawan-kawannya pun adalah sekitar dunia saja. Tidak ada orang yang nak nasihatkan dia. Yang menemani cinta dunia ni juga adalah hiburan-hiburan yang melalaikan, yang terus menerus menyebabkan iman itu semakin lemah dan hati itu semakin mengeras. Dan ini antaranya yang kita nak bincang sebahagian daripada fenomena lemah iman dan keras ataupun lumpuhnya hati kita, yang merupakan penyakit yang lebih bahaya daripada yang hari ini orang selalu cakap penyakit 3 serangkai, masalah jantung, masalah diabetes kencing manis, buah pinggang. Penyakit-penyakit tubuh ini dia hanya berakhir dengan kematian. Tapi penyakit lemah iman sehingga kehilangan iman, penyakit hati keras membatu yang akhirnya kita memiliki hati yang telah mati, kematian hati, akibatnya sangat dahsyat, iaitu akan dihumban ke dalam neraka. Wa'iyazbillah. Semoga Allah SWT memberi kita kekuatan, khususnya dalam bulan Ramadan ini, melalui sungguh-sungguh dan berusaha sungguh-sungguh memohon petunjuk Allah SWT, melakukan ibadah-ibadah yang disyariatkan tu dengan lebih tekun, lebih bersungguh, dan benar-benar kita bertaubat kepada Allah SWT. Kerana rugi sungguhlah kita melalui Ramadan kali ini, sebagaimana Ramadan-Ramadan yang telah lalu, kita tidak dapat apa-apa melainkan kelaparan. Malah setengah tu dapat banyak makan saja. Walaupun kita terlibat dalam aktiviti keagamaan, tapi banyak yang tidak memberi bekas kepada hati kita. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.